Prof, kestabilan dalam sesebuah pentadbiran kita akui sangat penting bagi semua kerajaan. Jadi pada pendapat Prof, apabila Dewan Undangan Negeri sudah dibubarkan, bagaimana untuk kita membina sebuah kestabilan dalam sesebuah pentadbiran itu? Baik soalan tu. Sebab apa? Kalau kita tuan-tuan perempuan memahami tentang politik, bila Dewan Undangan Negeri diperkenankan dibubarkan oleh Dewan Undangan Negeri Johor, Sultan Johor masih melantik Yang Amat Berhormat Datuk Asni sebagai caretaker government, iaitu untuk memastikan sehingga pilihan raya diadakan, sistem berkerajaan ni untuk pentadbiran ni dapat berjalan dengan baik. Dan di sinilah peranan caretaker government yang diketuai oleh Menteri Besar Datuk Yang Berhormat Datuk Asni. Jadi itu sebenarnya satu indikator yang kita hendakkan kestabilan. Dan tambah pula dalam konteks kenegaraan negara kita dan juga negeri kita, ada 3 perkara yang selalu disebutkan: kestabilan politik, kestabilan ekonomi dan kestabilan sosial. Sebab perkara yang paling utama dalam negara kita yang kita kena wajar mensyukuri nikmat Allah daripada kemerdekaan negara kita, bila politik negara kita berada dalam keadaan stabil. Pernahlah berlaku peristiwa 13 Mei tahun 69, tetapi peristiwa itu cukup memberi pengajaran kepada kita. Dan yang menariknya, 13 Mei berlaku di Lembah Kelang tetapi tidak berlaku di Johor. Kerana apa? Kerana kepimpinan istana dan juga dokongan kepimpinan politik Johor memastikan bahawa konsep muafakat itu berkat mesti meliputi komposisi pelbagai kaum. Orang-orang Cina diberi peluang untuk terus hidup dan bekerja dalam satu sistem ekonomi. Begitu juga orang-orang India, malah orang-orang Melayu turut diberi peluang. Sebab itu di Johor, kenapa benda ni berlaku? Sebab kita bermula dengan pendidikan. Sebab Johor merupakan negeri pertama yang mewajibkan pendidikan anak-anak 7 tahun sejak 1902, yang dititahkan oleh almarhum Sultan Ibrahim ketika itu. Sebab itu bila ada orang kata kenapa ini berlaku, sebab nak membina sebuah peradaban, nak membina sebuah tamadun, Johor bermula dengan pendidikan. Kerana dengan pendidikan itulah Johor melahirkan ramai pemimpin dalam bidang politik, dalam bidang pentadbiran, dalam bidang perubatan, dalam bidang agama, dalam bidang ekonomi, malah dalam bidang perundangan. Malah dalam tokoh wanita ramai daripada Johor yang menyumbang kepada pembangunan negara, seperti Tun Fatimah Hashim, suami dia Tan Sri Kadi Yusof, seorang pakar undang-undang, pernah jadi menteri undang-undang. Jadi nak memberi gambaran kepada kita bahawa dalam konteks kerangka negara bangsa bermula di Johor. Johor memulakan pendidikan, tak cukup dengan pendidikan moden. 1918 Sultan Ibrahim menitahkan wajib sekolah agama dibina di Johor supaya adanya keseimbangan modal insan daripada kepentingan duniawi dan ukrawi. Dan kemudian tu Johor ada pasukan keselamatan JMF, yang dulu namanya Johor Volunteer Force, kemudian tu JMF, dan sekarang nama pasukan Timbalan Setia Negeri. Sebab apa? Keselamatan faktor penting untuk kedaulatan. Jadi yang lain-lain, Johor pengasas bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan sejak 1956 yang ada di Kongres di Johor Bahru, akhirnya diterima pakai di peringkat persekutuan. Dan ini nak memberi gambaran kepada kita bahawa kestabilan politik itu asasnya. Dan sebab itu dalam konteks Johor, daripada merdeka sampailah 2013, politik Johor agak stabil. Tetapi apabila kepimpinan politik di peringkat negara mengalami masalah, dia juga tempias ke Johor. Dan sebab itu akhirnya BN walaupun dapat mengekalkan kuasa di zaman Yang Amat Berhormat Datuk Khalid Nordin, kemudian tu diikuti oleh Datuk Asni. Sebelum tu adalah Datuk Osman dengan daripada Muar yang menjadi menteri besar. Tetapi nak menjelaskan kepada kita bahawa masa tu kestabilan sangat hebat. Dan disebab itulah pada hemat saya, apa yang digerakkan atau gagasan yang sedang dilakukan oleh Yang Amat Datuk Asni memastikan bahawa Johor ni berada pada landasan yang betul dan meletakkan Johor dalam kestabilan politik,
di mana kerajaan yang memerintah ni kerajaan yang mendapat mandat yang sebenar daripada rakyat. Sebab kerajaan yang lepas tu dia kalau ikutkan bukan mandat sebenar. Sebab dia adalah penyusunan semula bila di Kuala Lumpur berlakunya penyesuaian pada Mac 2020 yang menyebabkan Johor juga bertukar, dan masa itulah Duli Yang Mahmud Sultan menitahkan kepada semua adun pastikan kestabilan Johor. Sebab kestabilan itulah yang akan menyebabkan ekonomi Johor akan terus makmur dan juga akhirnya rakyat mendapat manfaat. Sebab kalau saya tengok pelan-pelan pembangunan Johor, semuanya untuk memastikan bukan sahaja Johor Bahru tapi seluruh daerah di Johor Bahru mendapat pembangunan. Contoh kalau di Kota Tinggi kan, dulu kita hanya tahu Kota Tinggi sebagai daerah pelancongan, ada desaru, ada waterfall dan sebagainya. Tapi sekarang dah ada rapid pengerang yang menyumbang kepada ekonomi Johor. Kalau kita tengok pelancongan di Mersing, kemudian tu di Segamat, malah sekarang ni di Muar dianggap sebagai bandar perabot Malaysia, dan juga Batu Pahat. Sebab itu pada hemat saya, kepimpinan Johor ni ketika dia membina sebuah peradaban, dia memulakan dengan pendidikan. Pendidikan sekarang ni kita ada kat Edu City, Nusajaya, Iskandar Puteri, kemudian tu ada di Bandar Pagoh, Bandar Universiti Pagoh, kemudian tu kita ada di Seri Alam, di mana adanya beberapa kampus kat situ, dan juga yang terbaru kita ada kawasan pembangunan di Bandar Tenggara. Jadi sebab itu pada hemat saya, dengan adanya pemikiran wawasan daripada kepimpinan negeri ini, memastikan bahawa modal insan Johor dapat dibangunkan supaya ekonomi Johor ni tidak tercicir dan semua bangsa yang duduk Johor dapat hidup dengan bahagia. Sebab sekarang kita dapat melihat realiti semasa zaman COVID, kalau mengikut laporan daripada Menteri Besar ketika berucap di Dewan Undangan Negeri, berapa ratus ribu orang yang menganggur. Sebab itu akhirnya pada hemat saya, dalam tradisi kita berpolitik di Malaysia atau di Johor, kita memang diberi ruang yang seluas-luasnya untuk terlibat dalam demokrasi. Tetapi dalam konteks Johor, pada saya lah, gunakanlah politik sebagai satu wahana untuk rakyat, bukan berpolitik yang sebenci-bencinya pada orang dan menuduh dakwaan yang bukan-bukan, dan akhirnya rakyat jadi mangsa. Sebab itu pada hemat saya, politik Johor sepatutnya memancarkan politik peradaban tinggi sebagai sebuah negeri maju dalam kalangan negeri-negeri di Malaysia.